Tanah adalah lapisan di permukaan bumi yang terbentuk daripada batuan yang sudah terurai menjadi partikel-partikel yang lebih kecil dan telah berubah secara biologi dan kimia bersama-sama dengan sisa-sisa tumbuhan dan haiwan yang hidup di dalam maupun di atas permukaan tanah. Secara ringkasnya, perbentukan tanah adalah seperti berikut. Tanah terbentuk hasil daripada proses luluhawa batuan sama ada secara fizikal maupun kimia. Luluhawa fizikal menyebabkan penyepaian batuan kepada saiz zarah yang lebih kecil. Ejen-ejen luluhawa fizikal termasuklah tindakan frost, perubahan suhu, hakisan dan aktiviti tumbuhan, haiwan dan manusia. Luluhawa kimia menyebabkan penguraian bahan-bahan mineral di dalam batuan secara pengoksidaan, penurunan, pengkarbonan dan proses-proses kimia lain. Hasil daripada proses luluhawa tersebut, maka tanah boleh dikategorikan kepada tiga jenis yang utama iaitu tanah organik, tanah baki, tanah terangkut. Pembentukan ketiga-tiga jenis tanah ini boleh anda baca dari kertas penerangan anda. Tanah organik terbentuk melalui penguraian secara kimia dan biologi. Contoh tanah organik adalah tanah gambut. Proses pembentukan gambut bermula daripada kawasan bertakung air yang ditumbuhi oleh tumbuhan air dan tanah lembap. Tanaman yang mati dan repot secara bertahap akan membentuk lapisan yang kemudiannya menjadi lapisan-lapisan transisi antara lapisan gambut dan substratum iaitu lapisan di bawahnya, berupa tanah mineral. Tumbuhan baru akan tumbuh pada bahagian tengah takungan air yang mula mengering dan secara beransur-ansur membentuk lapisan-lapisan gambut sehingga kawasan takungan tadi ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang lebih besar. Tanah baki adalah merupakan tanah yang terhasil daripada penghuraian geologi dan kimia sepenuhnya. Jika merujuk gambar rajah yang ditunjukkan, tanah baki terbentuk daripada proses pemanasan dan penyejukan batuan secara semula jadi sepanjang masa sehingga permukaan luar batuan terhurai dan repot oleh proses kimia yang disempurnakan oleh hujan yang membawa jenis-jenis asid yang pelbagai dan bertindak balas dengan kandungan yang terdapat pada batuan tersebut. Peringkat seterusnya, permukaan batu yang terhurai dan merepot akan mula memecah dan jatuh ke permukaan tanah akibat daripada agen luluhawa seperti angin dan air sehingga merubah sepenuhnya bentuk batuan menjadi tanah. Tanah terangkut adalah jenis tanah yang diangkut oleh agen hakisan sama ada air, angin, glasier atau grafiti. Tanah yang diangkut oleh air akan menghasilkan kerikil, pasir, kelodak dan tanah liat. Apabila halaju air sungai berkurangan, zarah-zarah tanah yang dibawa air akan mendap. Mendapan tersebut akan dimulai oleh zarah-zarah tanah yang lebih besar dan berat. Secara amnya, tanah semula jadi mengandungi campuran komposisi beberapa saiz zarah yang berbeza dan boleh jadi mengandungi bahan organik. Oleh kerana tanah adalah bahan berzarah, maka ia mempunyai lompang yang terdiri daripada air dan udara. Komposisi tanah yang mengandungi zarah tanah, air dan udara dapatlah ditunjukkan seperti berikut. Bagi tujuan pengiraan, komposisi tanah dapat ditunjukkan menggunakan gambar rajah hubungan tanah seperti berikut. Gambar rajah hubungan tanah ini pula boleh dikategorikan kepada hubungan tiga fasa dan hubungan dua fasa. Gambar rajah hubungan tiga fasa menunjukkan zarah tanah yang mempunyai tiga unsur iaitu pepejal, air dan udara, manakala gambar rajah hubungan dua fasa pula menunjukkan zarah tanah yang mempunyai dua unsur sama ada gabungan unsur pepejal dan air atau pepejal dan udara. Gambar rajah hubungan digunakan bertujuan untuk menunjukkan penentuan pengiraan komposisi tanah dengan menentukan isi padu dan jisim tanah. Isi padu udara dalam tanah diwakili oleh simbol Va,
isi padu air dalam tanah diwakili oleh simbol WW, isi padu pepejal dalam tanah diwakili oleh simbol WS, isi padu lompang diwakili oleh simbol WW, isi padu sampel tanah diwakili oleh simbol WT, manakala jisim udara dalam tanah diwakili oleh simbol MA, jisim air dalam tanah diwakili oleh simbol MW, jisim pepejal dalam tanah diwakili oleh simbol MS, jisim lompang diwakili oleh simbol MW, jisim sampel tanah diwakili oleh simbol MT. Anda boleh rujuk maklumat yang diberikan pada kertas penerangan. Daripada simbol-simbol tersebut maka terbentuklah persamaan-persamaan untuk menentukan beberapa perkara yang berkaitan dengan tanah seperti ketumpatan pukal, ketumpatan kering, nisbah lompang, kandungan lembapan, darjah ketepuan, kandungan udara, grafiti tentu, berat unit, dan keliangan. Perkara-perkara ini dapat dicari menggunakan persamaan-persamaan yang ditunjukkan.